Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa khabar semua pelajar? Saya harap pelajar berada dalam keadaan sihat-sihat saja. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan tahniah dan syabas kepada pelajar kerana telah memilih kursus teknologi kimpalan. Bagi permulaan semester pertama ini, pelajar akan melalui 5 modul untuk subjek teras, iaitu subjek teknologi kimpalan itu sendiri. Dan di dalam slide ini saya akan menerangkan berkenaan modul A083121, di mana ia merupakan modul pertama dari 5 modul yang akan dipelajari seterusnya. Modul ini adalah berkenaan dengan LA1 ataupun Learning Abilities dengan tajuk Comply with Workshop Equipment Safety Rule Procedure. Ini bermakna pelajar akan melalui 4 lagi modul seterusnya, iaitu modul 2 dengan tajuk Fabrication Drawing 1, modul 3 dengan tajuk Small Process Fundamental, modul 4 Small Process Carbon Steel Plate 1, dan akhir sekali modul 5 Small Process Carbon Steel Pipe 1. Selain daripada itu, pelajar juga akan mempelajari subjek umum seperti Matematik 1, Fizik 1, Pendidikan Islam atau Pendidikan Moral bagi yang bukan beragama Islam, English 1, Computer Application dan kegiatan co-curriculum. Sekiranya pelajar-pelajar dapat menghabiskan modul-modul ini sehingga semester 4, di akhir semester ini pelajar akan menjalani latihan industri selama 3 bulan di industri, dan sekiranya berjaya, pelajar akan menerima 2 sijil, iaitu sijil yang pertama adalah Sijil Kemahiran Malaysia tahap 3 dari Jabatan Pembangunan Kemahiran, iaitu JPK, dan satu lagi sijil adalah Sijil Juruteknik Perindustrian yang dikeluarkan oleh Jabatan Tenaga Manusia. Baiklah, seterusnya kita akan pergi kepada sesi pembelajaran modul pertama ini. Semoga sedikit sebanyak dapat membantu pelajar dalam pembelajaran seterusnya. Baiklah pelajar, slide seterusnya adalah berkenaan dengan keselamatan. Sebelum itu saya ingin bertanya kepada para pelajar beberapa sebelum. Contohnya, sekiranya pelajar pulang ke rumah pada waktu malam, sebelum masuk ke rumah, apa yang pelajar lakukan? Sudah pasti kita akan buka kunci rumah dan perkara pertama yang kita akan buat adalah switch on lampu rumah, betul? Kemudian sebelum kita keluar rumah, apa yang kita lakukan? Kita akan pastikan switch yang kita tidak gunakan ditutup, betul? Kemudian kita akan kunci rumah untuk pastikan ia selamat, dan setelah betul-betul ia selamat, kita akan beredar keluar daripada rumah, betul? Dan semasa kita keluar, apa yang kita pakai? Sudah tentu kita akan pakai slipper ataupun kasut untuk keselamatan daripada terkena benda-benda tajam atau yang tidak diingini. Jadi selain daripada itu, keselamatan ni kebiasaannya perkara-perkara yang biasa kita lakukan. Sebagai contoh, sekurang-kurangnya pelajar mesti memiliki sebuah motosikal. Sebelum pelajar menaiki motosikal, apa yang pelajar buat? Pelajar mesti memastikan motor itu ada minyak, memastikan tayar itu ada angin, lampu hadapan dan belakang menyala, lampu brek, lampu signal,
pelajar itu sendiri mesti ada lesen dan road tag. Dan apa lagi? Pelajar kena memakai topi, keledar untuk keselamatan. Betul? Jadi untuk slide ini saya akan menerangkan berkenaan sebelum memasuki bengkel atau tempat kerja. Seperti yang kita ketahui, setiap pelajar perlu mengetahui tentang keselamatan di dalam bengkel. Contohnya di bengkel Institut Latihan Perindustrian. Pada peringkat awal, pensyarah atau pengajar akan menerangkan berkenaan peraturan keselamatan kepada pelajar-pelajar mahupun pekerja-pekerja yang bekerja di institut itu. Peraturan keselamatan ini haruslah dipelajari dari masa ke semasa kerana kita akan mula bekerja dengan peralatan elektrik dan peralatan-peralatan tanpa elektrik yang lain. Peraturan keselamatan ini juga berkait rapat dengan apa yang dinyatakan dalam Siri Penilaian Kesihatan dan Pekerjaan ataupun OSHAS, di mana audit keselamatan digunakan untuk melihat aspek kecekapan pengurusan keselamatan dan kesihatan di tempat kerja. Jadi apabila tempat kerja itu menjalankan pengurusan keselamatan yang baik, akan memberi maklum balas yang boleh disahkan kepada majikan berdasarkan kepada pemeriksaan dan penilaian yang telah dibuat. Jadi pengesahan amalan dan prosedur baik ini akan menaikkan standard keselamatan dan kesihatan sejajar dengan dasar dan objektif organisasi tersebut. Di akhir pembelajaran ini, pelajar mesti boleh sekurang-kurangnya pilih pakaian yang bersesuaian, jaga kebersihan kekemasan dan susun atur bengkel, guna mesin dan peralatan dengan betul, kenal jenis penebat dan peralatan menyukat arus elektrik, dan akhir sekali kenal pasti bahaya dan risiko serta mematuhi arahan keselamatan. Selain daripada itu juga, peraturan dan undang-undang keselamatan wajib diketahui, dipelajari dan dipatuhi kerana menjaga keselamatan adalah tanggungjawab setiap orang dan sebarang risiko kemalangan jiwa pasti dapat dielakkan. Baiklah, slide ini akan menerangkan berkenaan dengan SOP. Apa dia SOP? SOP adalah Standard Operational Procedure, di mana pelajar maupun pekerja perlu tahu terlebih dahulu SOP sebelum memasuki sesebuah bengkel. Kebiasaannya SOP ini ada pada mesin ataupun peralatan. SOP ini menyatakan cara penggunaan sesuatu mesin ataupun peralatan. Kemudian untuk bengkel pula, SOP ini adalah langkah-langkah keselamatan yang perlu dipatuhi oleh pelajar maupun pekerja sebelum memasuki sesebuah bengkel. Kebiasaannya SOP ini ditampal sebelum laluan masuk bengkel atau bahagian, dan SOP ini sekurang-kurangnya telah disahkan atau ditandatangani oleh penyelia pada bengkel tersebut. Jadi kita akan lihat satu contoh SOP yang telah dilaksanakan. Ini adalah satu contoh Standard Operational Procedure SOP yang telah dilaksanakan di Institut Latihan Perindustrian. Pelajar ataupun pekerja mesti onkan lampu utama terlebih dahulu. Jadi pelajar kena tahu di mana kedudukan suis utama ini berada. Kedua, pelajar maupun pekerja kena pastikan kemudahan keselamatan seperti alat pemadam api dan terdapatnya peti kecemasan iaitu first aid kit
dan pintu kecemasan. Untuk pintu kecemasan ni, pelajar ataupun pekerja boleh merujuk kepada pelan bengkel yang pada kebiasaannya akan ditampal sebelum memasuki sesebuah bengkel. Kemudian perkara ketiga, pelajar maupun pekerja perlu memastikan mesin yang hendak digunakan dalam keadaan baik, tidak rosak atau sedang diselenggara. Dan yang keempat, sekiranya pelajar maupun pekerja tidak pasti akan penggunaan sesuatu mesin ataupun peralatan, bolehlah merujuk kepada pegawai bertugas ataupun tenaga pengajar di bengkel tersebut. Jadi dari segi pemakaian pula, pelajar maupun pekerja perlulah memakai pakaian yang bersesuaian dengan aktiviti atau kerja yang hendak dilakukan. Penggunaan PPE ataupun Personal Protective Equipment adalah amat perlu. Dan sekiranya sesuatu bengkel itu didatangi oleh pelawat, pelawat hendaklah menggunakan laluan keselamatan sedia ada yang telah dicatkan dengan color hijau dan kuning seperti gambar rajah di sebelah kiri saya. Dan perkara yang terakhir sekali, pelajar maupun pekerja perlu off semua mesin, lampu, kunci bengkel dan pastikan kawasan kerja bersih dan selamat sebelum meninggalkan bengkel tersebut. Hazard boleh ditaktifkan sebagai risiko, bahaya dan juga halangan. Hazard boleh berlaku kepada pekerja kerana ruang yang tidak mudah dan selesa untuk melakukan pergerakan dan tidak dapat membuat satu pemusingan bebas di kawasan kerja. Boleh jadi juga keadaan tempat kerja dengan lantai yang tidak rata dan licin, dan juga tiada tempat penyimpanan bahan dan peralatan yang sempurna, serta kadangkala pencahayaan dan pengudaraan tempat kerja yang tidak sempurna. Selain itu, perlakuan pekerja yang tidak melakukan tata kerja dengan betul dan sempurna juga boleh menjejaskan kesihatan. Perlakuan atau tata cara kerja seperti pekerja tidak memastikan alat-alat, mesin, bahan disimpan dengan selamat dan tidak memastikan pula cara menyimpannya. Kedua, pekerja mengangkat atau bekerja dengan bahan yang berbahaya. Yang ketiga, tidak mengikut maklumat ataupun arahan dan mendapat latihan yang betul. Dan akhir sekali, pekerja tidak pernah melakukan perbincangan dengan majikan dan majikan pula tidak pernah melakukan pemeriksaan keselamatan di tempat kerja. Jenis-jenis hazard. Berdasarkan kepada takrifan hazard yang saya jelaskan sebelum ini, kita akan dapati berbagai-bagai jenis hazard yang boleh ditemui di dalam sesuatu tugas atau tempat kerja. Jika kita diminta menyenaraikan hazard-hazard ini, pada kebiasaannya kita akan terfokus kepada apa yang biasa kita lihat, nyata dan perkara yang mengakibatkan maut ataupun kecederaan sahaja. Oleh kerana terlalu banyak hazard yang ada, di sini saya hanya akan menyentuh beberapa hazard seperti berikut. A. Hazard fizikal. B. Hazard kimia. C. Hazard biological. Dan D. Hazard ergonomik. Hazard fizikal ialah hazard yang bahaya berpunca daripada mesin dan peralatan yang pekerja gunakan. Sesuatu mesin dan peralatan dianggap berbahaya jika ianya direka tidak selamat dan tidak sempurna. Mesin yang tidak diselenggara dengan baik dan dijalankan oleh pekerja yang tidak terlatih juga boleh mendatangkan kemudaratan kepada pekerja. Mesin-mesin ini yang digunakan bukan sahaja untuk kerja sebenar dan digunakan dalam keadaan yang berbeza-beza boleh mendatangkan bahaya kepada pekerja. Contoh hazard fizikal adalah seperti bunyi yang bising daripada mesin, suhu yang melampau
contoh daripada kimpalan arka dan gas, getaran dan lain-lain lagi. Hazard biological pula melibatkan pekerja yang menganalisis spesimen biologi. Pada kebiasaannya, kerja akan terdedah kepada jangkitan seperti virus, bakteria dan protozoa. Tahap bahaya sesuatu spesimen biologi adalah berbeza mengikut sifat semula jadi dan kepekatan ejen penyakit tersebut. Dan pada kebiasaannya, laluan masuk ejen penyakit ke dalam badan adalah bergantung kepada ketahanan sistem imun badan manusia dan ada kalanya berlaku melalui penyerapan yang terjadi akibat luka dan cala pada kulit. Kulit atau mata yang terdedah ini akan membenarkan penyakit masuk secara tidak langsung. Selain daripada itu, sentuhan dengan tangan atau perkakas yang digunakan tercemar juga boleh mendatangkan penyakit. Jadi di sini pekerja ataupun pelajar hendaklah menggunakan pakaian keselamatan yang sesuai dengan sebaik mungkin. Hazard ergonomik adalah hazard yang berkaitan dengan ketidaksesuaian dengan sekitaran kerja, dan hazard ini selalunya dikaitkan dengan kesilapan atau kelemahan reka bentuk kejuruteraan atau keadaan dan proses kerja yang memenuhi keperluan fisiologi dan psikologi manusia. Contoh yang paling mudah boleh saya berikan adalah kedudukan masa kita sedang bekerja menggunakan komputer. Jika kita rujuk gambar yang dilabelkan ganda merah adalah kedudukan yang salah semasa kita melakukan kerja, dan gambar rajah yang dilabelkan dengan warna hijau adalah kedudukan yang betul semasa kita menggunakan atau melakukan kerja dengan komputer. Seterusnya saya akan menerangkan kepada para pelajar berkenaan dengan cara penyusunan sebuah bengkel. Sesebuah bengkel perlu dirancang dengan baik dan perkara-perkara yang perlu diperincikan terlebih dahulu oleh pakar. Rujukan dari pakar atau badan bertauliah adalah amat perlu untuk memudahkan penggunaan bengkel bagi kegunaan semasa dan kegunaan pada masa hadapan. Perancangan bengkel mestilah teratur. Sebagai contoh, susunan bengkel boleh disusun dengan cara pelan lantai produk ataupun produk layout di mana kelengkapan mesin disusun mengikut langkah kerja untuk menghasilkan sesuatu produk. Dan cara kedua, pelan lantai proses ataupun proses layout dengan cara mengumpul mesin-mesin di suatu lokasi mengikut jenis mesin, dan ini akan menghasilkan ruang kerja yang sama. Dan ada kalanya pelan lantai ini digabungkan di antara pelan lantai produk ataupun produk layout dengan pelan lantai proses ataupun proses layout. Namun pemilihan gabungan ini adalah jarang sekali digunakan. Berikut adalah contoh susunan bengkel teknologi kimpalan. Jika kita perhatikan, terdapat laluan keluar masuk yang terbuka di hadapan, belakang dan sisi bengkel, iaitu laluan berwarna hijau dengan garisan kuning. Dilihat juga setiap perkakasan meja welding dan kerusi stud welding ditempatkan di dalam bay welding. Mesin-mesin welding juga ditempatkan secara teratur di dalam setiap bay welding juga. Terdapat juga penyedut asap ataupun fume extractor yang berwarna kuning hitam untuk kegunaan sedutan asap bagi setiap bay welding, dan juga meja kerja workbench disusun dengan jarak yang sesuai dengan ruang laluan dan kawasan untuk bekerja. Ragum juga dipasang secara bersilang bagi mengelakkan pertembungan semasa melakukan kerja secara serentak.
Bengkel juga perlu mempunyai susunan yang baik bagi tujuan keselamatan dan sekaligus dapat mempertingkatkan kecekapan bekerja. 1. Semua mesin serta peralatan diletakkan di tempat sesuai dan sempurna, dan jika ianya mesin gimpalan, ianya memerlukan sebuah welding bay. Kedua, bahan latihan hendaklah sentiasa ditimpan di tempat yang sesuai, contoh seperti di dalam stor. Kawasan kerja ataupun workbench perlu disusun dengan kedudukan dan jarak yang tidak membahayakan pengguna yang bekerja pada masa yang sama. Dan perkara keempat, di dalam bengkel mestilah ada alat pemadam api dan juga peti pertolongan cemas seperti first aid kits. Bengkel juga perlu ada laluan keluar masuk yang tidak terhalang dan bebas dari bahan kerja serta peralatan. Dan setiap pintu keluar perlu ada lampu kecemasan exit. Keenam, bahan mudah terbakar perlulah diasingkan dan ditempatkan di tong yang disahkan selamat. Dan yang ketujuh, pelajar atau pekerja mesti memastikan bengkel sentiasa bersih dari sepihan habuk besi dan barang yang tidak digunakan, dan bengkel hendaklah sentiasa dibersihkan dengan segera jika ada tumpahan minyak ataupun air di lantai. Seterusnya saya akan menerangkan kepada para pelajar berkenaan dengan peraturan umum semasa berada di dalam bengkel. Dan peraturan umum di dalam bengkel ini dipecahkan kepada keselamatan diri, di mana dari sudut keselamatan diri pula, pelajar-pelajar perlu bersikap bersih dan kemas. Kemas bermaksud pelajar berpakaian sesuai, di mana pelajar lelaki hendaklah berambut pendek, memakai apron dan berkasut keselamatan ataupun safety shoes, dan sekiranya pelajar lelaki memakai tali leher itu hendaklah dimasukkan ke dalam apron. Bagi pelajar perempuan pula, sekiranya bertudung, tudung hendaklah dimasukkan ke dalam apron supaya tidak terkeluar. Lengan baju pelajar yang panjang perlu dilipat kemas, dan sekiranya pelajar perempuan tidak bertudung, rambut hendaklah diikat dengan kemas. Seterusnya saya akan bacakan keselamatan diri semasa berada di bengkel. Perkara pertama, guna pakaian perlindungan yang sesuai dengan kerja yang bakal dilakukan. Kedua, guna semua mesin dengan cara yang betul dan cermat. Yang ketiga, sebelum menggunakan sesuatu mesin atau peralatan, baca dengan teliti semua penerangan, arahan dan nota amaran pada mesin sebelum memulakan kerja. Keempat, perhatikan sebarang kemudahan keselamatan dan pintu kecemasan seperti apa yang saya beritahu sebelum ini. Kelima, periksa dan pastikan kemudahan-kemudahan kecemasan pada mesin ataupun emergency button berada dalam keadaan baik. Laporkan segera kepada pengajar, penyelia, juru teknik jika terdapat sebarang kerosakan pada mesin ataupun peralatan. Dan yang keenam, semua alatan, tangan ataupun hand tool, mesin dan tempat kerja hendaklah dibersihkan dengan teliti selepas menggunakannya. Dan seterusnya perkara ketujuh, jika mengesyaki terdapatnya kerosakan, pelajar atau pekerja hendaklah berhenti pada kadar segera semua aktiviti kerja dan lapor kepada penyelia ataupun pengajar bertugas, dan jangan digunakan mesin sehingga punca kerosakan itu ditemui. Yang kelapan, laporkan segala kecederaan kepada penyelia ataupun pengajar anda dengan segera, walaupun kecederaan yang kecil. Kesembilan, pelajar mesti faham langkah-langkah keselamatan yang perlu diambil sekiranya berlaku kemalangan, kebakaran dan kecemasan. Dan yang akhir sekali, tutup bekalan elektrik pada mesin, peralatan dan lampu apabila meninggalkan bengkel.
Ini adalah antara pakaian keselamatan PPE, Personal Protective Equipment, dan peralatan asas semasa mengimpal. Ianya terdiri daripada head shield, welding, glove yang diperbuat daripada kulit, safety shoes, plier, jaket long sleeve yang diperbuat daripada kulit, wire brush dan juga chipping hammer. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam
Seterusnya saya akan menyentuh berkenaan dengan penyelenggaraan peralatan bengkel. Perkara pertama, mesin mesti mempunyai SOP dan buku log penggunaan. SOP pada mesin ini akan menyatakan cara penggunaan sebelum dan selepas. Manakala buku log penggunaan hendaklah diisi setiap kali menggunakan mesin agar kita boleh mengetahui keadaan mesin itu berada dalam keadaan baik ataupun tidak. Perkara kedua, setiap mesin perlu diselenggara secara berjadual untuk mengelakkan kerosakan. Penyelenggaraan berjadual boleh dilakukan sebanyak 1 hingga 4 kali setahun mengikut keperluan dan pertukan sedia ada. Ketiga, bagi mesin kimpalan pula, kabel perlulah dipastikan tidak rosak. Diketatkan setiap penyambungan, holder dan klem dalam keadaan baik, termasuk aksesoris, dan setiap sambungan hos gas tidak bocor dan diperperiksa dengan buih sabun. Keempat, laporan perlu dibuat jika terdapat kerosakan bagi mengelakkan kerosakan yang lebih serius terjadi. Jika terdapat kerosakan pada peralatan, penyelia perlu meletakkan tanda rosak atau mesin sedang diselenggara berserta dengan tarikh untuk tanda waspada kepada pelajar mahu pekerja dan menjadikan rujukan berapa tempoh masa mesin atau peralatan ini tidak digunakan. Dan contoh penandaan ataupun tanda waspada itu adalah seperti gambar rajah berikut. Keenam, bagi peralatan tangan perlulah diasingkan dan dilabelkan sebagai peralatan rosak. Ketujuh, semua penyelenggaraan preventive maintenance maupun corrective maintenance perlu direkodkan untuk disemak pada masa akan datang. Dan yang ke-8, kerosakan serius pada mesin dan peralatan boleh mendatangkan bahaya kepada pengguna. Sampai di sini sahaja dan kita akan bersambung semula pada mata pelajaran ini di slot yang kedua. Sekian, terima kasih, sehingga berjumpa lagi.